أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لرضاء الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أما بعد. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang saya kasihi sekalian, lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada pagi ini diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita berhimpun meneruskan lagi kuliah duha kita di Pusat Servis Hijrah Makmur Tanjung Minyak Perdana. Diharapkan teman-teman semuanya sihat walafiat dan sama-sama kita memperbetulkan niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, lagi berkat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Pagi ini giliran sambungan kitab Penawar Bagi Hati, edisi Rumi pada muka surat 23. Jawi Rumi Rumi 58. Baik, qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi fid darain amin. Telah berkatalah oleh musannif, mudah-mudahan Allah taala merahmati beliau serta kita diberikan manfaat dengan ilmunya dunia akhirat. Baik, kata musannif, hendaklah bersungguh-sungguh engkau, hendaklah bersungguh-sungguh engkau, yakni wahai hamba, menghiasi jantung. Hendaklah engkau wahai hamba, hendaklah engkau tu khitab kepada kita semualah. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh, makna menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan ini. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh, engkau menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan ini. Maksudnya wajiblah bagi diri kita membersihkan hati kita dari sebarang jenis sifat kecelaan. Kemudian selepas daripada dibersihkan hati daripada sifat kecelaan, hiaskan pula hati itu dengan sifat-sifat kepujian.
Nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Jadi mana-mana mereka yang membersihkan hati dari sebarang sifat-sifat kecelaan, daripada sebarang sifat kekejian yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menghiaskan hati dengan sifat-sifat terpuji, jawabnya pasti akan mendapat kemenangan di dunia dan di hari akhirat. Maka kalau kita nakkan kemenangan dunia dan akhirat, nakkan kebahagiaan dunia dan akhirat, nak Allah redha kita dunia dan akhirat, wajiblah bagi diri kita membersihkan hati daripada sebarang jenis penyakit dan menghiaskan hati kita dengan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9, Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha, artinya, arti firman Allah, sesungguhnya dapat kemenangan mereka yang membersihkannya, yakni artinya membersihkan akan jantungnya, membersihkan akan hatinya daripada kelakuan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi sebelum ni musannif telah pun menyatakan kepada kita beberapa sifat-sifat kecelaan. Sebelum ni musannif dah menyatakan kepada kita beberapa sifat kecelaan yang menjadi punca terhasilnya sifat-sifat kecelaan yang lain. Di 10 jenis sifat kecelaan telah diberitahu, yang mana daripada 10 sifat kecelaan inilah akan menjadi asbab datangnya penyakit-penyakit hati yang lain di dalam diri kita. Jadi mestilah kita pastikan hati kita bersih daripada 10 jenis sifat ni. Mana satu pun jangan bagi ada. Satu pun jangan bagi ada dalam diri kita, dalam hati kita. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya membersihkannya, membersihkan hati dengan makna bertaubat, dengan makna bertaubat daripada dosa-dosa sifat-sifat kecelaan tersebut. Bertaubat dengan syarat-syarat dan rukun-rukun, kemudian memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan solawat, memperbanyakkan membaca Quran, dan menjaga, mengawal anggota zahir kita daripada membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu adalah merupakan usaha untuk kita membersihkan hati. Kerana kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota zahir ini juga merupakan penyumbang kotornya hati. Contoh, apabila mata kita banyak melihat benda haram, memberi kesan kepada kotornya hati. Apabila mulut kita banyak berkata-kata perkara yang haram, akan mengotorkan hati. Apabila perut kita dimasukkan dengan makanan-makanan yang bersumberkan daripada usaha yang haram ataupun syubhat, akan mengotorkan hati juga. Dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman, artinya bersuci itu, yakni membersihkan diri kita sama ada zahir dan batin. Membersihkan diri kita daripada sebarang jenis kekotoran, daripada sebarang jenis najis, sama ada pada pakaian kita, ataupun membersihkan najis daripada tubuh badan kita yang zahir, ataupun pada pakaian kita, ataupun membersihkan hati kita daripada najis-najis dosa, yakni daripada dosa-dosa yang seperti najis. Itu adalah merupakan separuh daripada iman. Separuh daripada iman itu membersihkan diri kita daripada sebarang jenis kekotoran. Memberi faham oleh ini hadis
akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia kesempurnaan iman dengan membersihkan jantung, membersihkan hati dari barang yang tiada kasih akan dia barang oleh Allah Ta'ala. Jadi nak menyempurnakan iman kita, mestilah lazimlah bagi diri kita membersihkan jantung kita, membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kenapa dipanggil sifat yang dibenci oleh Allah? Kerana barang siapa yang memiliki salah satu daripada sifat-sifat tersebut, maka seseorang itu akan dibenci oleh Allah. Walaupun sifat itu duduk pada orang yang kuat sembahyang, walaupun sifat itu duduk pada orang yang kuat mengaji agama, orang yang kuat mengajar agama, orang yang banyak berderma, orang yang banyak membuat kebaikan, banyak membuat kebajikan. Tetapi apabila hati kita, hati mereka yang beribadah tadi itu ada memiliki salah satu daripada sifat-sifat ini, maka tetap dicela oleh Allah sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita rajin beribadah, rajin buat kebajikan, rajin tolong orang, banyak berderma, banyak membantu, rajin berqiyamul lail, rajin berpuasa, rajin membaca Quran, banyak solawat, contohnya banyak berzikir, banyak berwirid, tetapi hati kita ada salah satu daripada penyakit tadi, maka tetap dibenci oleh Allah, tetap kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sekarang ni, kita sedang berada di dalam majlis yang mulia, kita sedang berada di dalam majlis ilmu, di dalam taman-taman syurga. Sekiranya pada waktu sekarang ini, pada saat dan ketika ini, ada pada hati kita salah satu daripada penyakit-penyakit yang tersebut, maka pada sekarang ini kita sedang duduk di dalam kebencian Allah, walaupun kita sedang menuntut ilmu. Contohnya sambil-sambil kita menuntut ilmu ni, ada perasaan ujub di dalam hati kita, ada perasaan riak di dalam hati kita, ada perasaan sum'ah di dalam hati kita. Ingin orang memuji kita, supaya orang kata kita rajin mengaji, rajin beribadah, supaya kita nak dikenal oleh orang. Contoh, pada saat ni ada niat yang macam tu dalam hati, maka pada saat ini juga kita dibenci oleh Allah, walaupun pada zahirnya nampak program yang kita buat ni merupakan amal yang soleh. Walaupun nampaknya soleh pengajian, tetapi tidak pada Allah, kerana Allah Ta'ala mengetahui barang yang ada di dalam hati kita daripada sifat kecelaan. Cuma orang yang tak tahu je. Dia kata ada orang datang kan, dia tengok, bagus golongan ni, bagus kumpulan ni, bekerja, mengaji. Dia kata bagus sebab dia tak tahu perkara yang gaib, dia tak nampak. Tapi kita tak boleh lindung daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap mengetahui, walaupun pada zahir nampak amal soleh, tetapi hakikatnya amal yang kita sedang buat ni jadi toleh, jadi jahat. jadi jahat juga. Sebab Allah Ta'ala tahu hati kita sedang dihiasi ataupun sedang berpenyakit. Pada ketika mana Allah benci? Pada ketika ada penyakit itulah. Jadi kalau kita tak nak Allah terus membenci kita, kena buang, kena bertaubat lah, kena bersih lah. Bila bersih, kemudian kita hiaskan pula dengan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Maka pada waktu itu dia dipuji oleh Allah Ta'ala. Jadi memberi faham oleh hadis ini akan bahawa yang sempurna iman itu adalah ia dengan membersihkan jantung daripada barang yang tiada dikasihi akan dia oleh Allah Ta'ala, dan menghiasinya. Bila dah bersih hati tadi, hiaskan dia
secantik-cantiknya, seindah-indahnya, selawa-lawanya, hiaskan dengan kelakuan yang dikasihi ia kelakuan akan dia oleh Allah Ta'ala maksud. Maka membersihkan itu setengah daripada iman, seperti menghiasinya itu setengah daripada iman. Jadi menghiaskan hati tadi dengan sifat yang terpuji itu juga sebahagian daripada iman. Membersihkan sebahagian daripada iman, menghiaskan sebahagian daripada iman. Apabila ada dua-dua ni, sempurnalah iman. Membersihkan separuh, menghiaskan separuh. Bila ada dua-dua tu, membersihkan dan menghiaskan, sempurnalah iman seseorang. Dan perhimpunan keduanya, apabila berhimpun membersihkan jantung tadi serta menghiaskan jantung dengan sifat-sifat terpuji, iman yang sempurna. Itulah dia iman yang sempurna. Wallahu a'lam. Baik, bab yang pertama pada menyatakan syatrut ta'am, artinya sangat loba atas makanan. Ini salah satu daripada 10 sifat kecelaan yang besar yang boleh menjadi asbab timbulnya penyakit-penyakit hati yang lain di dalam diri kita. Apabila penyakit ni ada dalam diri kita, dia akan menarik penyakit-penyakit yang lain. Akan merebaknya di dalam diri kita penyakit yang lain. Asalnya daripada penyakit ni. Apa dia? Iaitu loba atas makanan. Jadi loba atas makanan ini adalah penyakit juga. Walaupun makanan yang halal, tapi apabila kita sangat loba pada makanan, akan menjadikan kita ni terlibat pula nanti, terjebak pula nanti dengan perkara-perkara yang haram. Baik, kita tengok, kita dengar dia punya huraian dia. Adalah sangat loba. Kita faham kan makna loba ni selalu digandingkan dengan tamak. Tamak haloba. Maknanya nak sangat-sangat. Nak sangat-sangat. Tamak haloba maknanya nak sangat-sangat. Ingin sangat-sangat. Adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asal segala kejahatan. Setengah daripada asal kejahatan, setengah daripada punca, maksudnya asal tu mana punca kejahatan yang lain. Ada lagi punca-punca yang lain, banyak lagi punca-punca kejahatan yang lain. Di antaranya punca-punca yang boleh menerbitkan kejahatan adalah syatrut ta'am, yakni sangat-sangat loba pada makanan. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Sebabnya perut ni lah puncanya timbul pelbagai keinginan hawa nafsu. Itulah sebabnya. Kerana daripada perut tadi, daripada apa yang kita isikan dalam perut kita ni, terjadi keinginan faraj, terjadi keinginan kemaluan, farah. Kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan, apabila hati kita dikerasi, ditekan, tertekan oleh perasaan sangat-sangat loba pada makanan, sehingga menekan hati kita nak sangat-sangat pada banyak makan, pada mewah makan, pada makanan yang sedap-sedap, yang lazat-lazat. Apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima', nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Dia akan berjangkit ke situ.
Bila kita sangat-sangat loba pada makan, sangat-sangat loba pada keinginan jima keinginan kemaluan farad tadi, dia akan menarik kita kepada loba terhadap harta. Maknanya kita nak memerlukan modal yang banyak. Nak makan yang lazat-lazat, nak makan yang enak-enak, nak makan yang mewah-mewah, nak makan yang banyak-banyak. Pastilah memerlukan modal yang besar. Berbanding dengan orang yang tidak loba pada makanan, cukup pada dia memakan makanan yang biasa-biasa sahaja, makan lauk-lauk yang biasa sahaja. Tak perlukan modal yang tak perlukan modal yang banyak. Bila tak perlukan modal yang banyak, tidak memerlukan waktu mencari yang banyak. Kita nak RM10 je sehari, contohlah. Pada kita makan apa yang ada. Nasi dengan kicap pun beres, nasi dengan ikan kering pun beres. Berapa sen je modal dia? Air suap. Maknanya dapat RM10 pun jadilah. Lepas ada lebih lagi, ada lebih, ada baki ni. Makna tak perlulah kita nak bekerja sampai habis 24 jam nak dapatkan RM10 tu. Boleh jadi 4-5 jam je cukup kot, ataupun 1 jam 2 jam je cukup dah dapat RM10. Maka dengan sendiri dah ada waktu untuk buat benda lain. Satu hari kita ambil 5 jam je contoh untuk cari duit, makna ada lagi berapa jam lagi? 24 jam. Tolaklah 5 jam. Tinggal berapa jam? Banyak lagi waktu. Tapi bila memerlukan modal yang banyak, makan yang lazat-lazat, tiap-tiap hari nak makan lazat-lazat, tiap-tiap hari kita nak jamu ahli keluarga kita pergi keluar makan yang lazat-lazat, dah tentulah memerlukan modal yang banyak, modal yang besar. Bila modal yang besar, tak padan kerja 2, 3, 4 jam. Itu cerita makan, tak cerita bersedap-sedap pada harta lagi. Ini cerita bersedap-sedap pada makan baru. Tambah pula nanti dengan bersedap-sedap pada harta pula dah. Nak mewah, nak selesa, dah tentulah modalnya. Orang lain padan dengan tikar getah je. Kita nak kapet yang sampai tenggelam buku lali. Orang lain padan dengan cushion biasa je. Kita nak sofa yang mega-mega tu. Tentulah modalnya besar. Orang lain memerlukan, makna cukup rumah dia selesa, berteduh daripada panas hujan. Alhamdulillah, kita nak rumah yang mega-mega, dah tentulah modalnya besar. Tu kan mikir pula nak cari modal yang besar. Dah tak boleh tidak kena bekerja lebih daripada waktu yang sepatutnya, sebab nak menyempurnakan keinginan dalam diri. Sebenarnya kita yang menjadi sebab kenapa kita sibuk. Sebab kita nakkan keselesaan yang berlebih-lebih. Tengok tu. Kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu, makna kita takkan dapat nak menunaikan keinginan tamak haloba pada makan tadi tu, dan keinginan farad tadi, melainkan dengan harta. Mesti kena ada harta. Kalau tak ada, payahlah kita nak menyempurnakan keinginan tu, nak dapatkan apa yang kita inginkan tu dengan tak ada harta. Nak makan mewah-mewah dengan tak ada harta tak boleh. Boleh tengok gambar je lah, orang duk post dalam story dia. Kita pula jenis suka tengok story kawan-kawan. Oh, hari ni kawan-kawan pergi makan sini, pergi makan sini, pergi makan ni. Jadi ni kan, sebab tu lah jangan selalu tengok story ni. Dulu kita kata jangan ambil tahu hal orang, tapi kita tak sedar sekarang ni hari-hari kita tengok hal orang. Betul? Hari-hari kita baca, pagi-pagi bangun tidur tengok story dah. Tengok kawan kita buat apa hari ni, kawan kita pergi mana hari ni, kawan kita dengan keluarga dia pergi mana. Benda tu sedikit sebanyak dah bagi kesan pada hati. Dapat pula kalau dia daripada keluarga yang mempunyai ekonomi yang biasa-biasa saja.
Tengok macam tengok orang ni baiknya suami dia, tiap-tiap hari pergi melancong, tiap-tiap hari pergi makan mewah-mewah. Tok laki aku, tok laki aku, nampak tak? Jadi penyakit tak? Jadi penyakit lah. Sebab tu tak elok benarnya. Tengok story yang baik-baik lah. Ada story-story macam tu tak payah tengok. Datang penyakit, sikit-sikit dia akan memberi kesan pada hati. Lepas tu dah termenung. Kenapa tak senang macam dia orang? Jadi tu. Kenapa tak senang macam dia orang? Dia orang tu selalu pergi berjalan, selalu pergi makan mewah-mewah. Keluarga aku ni tak ada. Dia dah jadi macam tu. Penyakit lah tu. Kita kata jangan ambil tahu hal orang. Tapi kita ambil tahu hal orang setiap pagi. Lepas tu kita bagi tahu hal kita pula kat orang. Masak tunjuk kat orang. Goreng ikan tunjuk kat orang. Baik goreng ikan tengah padang, semua orang tengok. Betul? Lipat kain baju pun bagi tahu orang. Sapu sampah pun bagi tahu orang. Pergi sapu tengah padang, semua orang nampak kita sapu sampah. Nak make up pun bagi tahu orang. Pergi make up tengah padang tu, semua orang tengok kita make up. Maksudnya bila benda tu kita buat dalam tempat yang tersorok, apa tujuan? Nak menjaga fitnah. Tapi bila kita dedah kan dalam media ni, seolah-olah kita buat benda tu di tengah padang. Betul? Duduk kat rumah buat kerja rumah diam-diam. Sekarang dah seolah-olah nak bagi tahu, oi aku sedang basuh baju, oi aku sedang goreng ikan, aku sedang goreng sayur, aku sedang lipat baju. Seolah-olah begitulah. Dah bila didedahkan dalam ni 2 kali 5 dah dia buat benda tu di tengah umum, betul? Sebab tu nasihatkan isteri kita, di keluarga kita jangan buat benda-benda macam tu. Kecuali ada tujuan meniaga ke apa lain lah, nak mempromosi dah. Goreng ikan pun nak promosi. Kan ada yang PM tepi. Siap dah. Itu semua tu punca-punca boleh mendatangkan fitnah. Itu tanda akhir zaman. Orang perempuan dia dah tak ada maruah dah. Dia dah tak malu dah. Dia suka mendedahkan dirinya, dia suka mendedahkan aktivitinya kepada orang lain. Itu tanda akhir zaman. Orang perempuan dah kurang rasa malu. Lebih-lebih lagi isteri. Jangan. Sebab tu wajib isteri kena bagi tahu suami apa yang dia nak up dalam tu. Dia tak boleh up sebarang. Baik. Kerana tiada dapat menunaikan 2 keinginan itu melainkan dengan harta. Nak kena ada harta banyak baru boleh duduk dalam selesa, makan selesa. Orang lain makan lauk. Orang lain makan lauk sepiring RM2.5, RM3.5. Kita punya lauk sepiring 2-3 ratus harga. Orang lain makan harga RM5-60 je, kita makan harga RM300-400 sekali. Jadi nak kena perlu modal banyak lah. Dan terjadi daripada keinginan kepada harta itu, ingin kepada kemegahan pula dah. Macam mana kita nak dapat harta yang banyak? Tak boleh tidak, kita mesti kena ada pangkat. Kena ada jawatan yang hebat-hebat, kena ada pangkat yang hebat-hebat, barulah mudah nak mendapat harta yang banyak. Betul? Dengan adanya kemegahan tu mudah nak dapat harta, sehingga ada orang tu sign je RM20,000, sign aja RM30,000 masuk, sign je. Nampak? Sebab ada kemegahan. Dah kalau kita orang kampung ni sign dah apa? Kita ni lah kita nak sign apa? Tak dapat apa lah. Sebab kita tak ada jawatan. Tapi kalau kita ada kemegahan, dengan adanya kemegahan tadi tu, mudah nak mendapat harta yang banyak. Sebab tu manusia ni berlumba-lumba nak dapatkan kemegahan. Kerana dengan adanya kemegahan tu akan memperolehi harta yang banyak. Makna mudah nak dapat harta bila ada kemegahan. Tengok macam orang jawatan besar-besar nak. Tak banyak kerja dia. Tugas dia apa? Contohnya meluluskan je. Luluskan je, masyhur.
luluskan je, masyhur. Kan kemudah tu. Orang kampung nak kena menoreh, pergi gelap-gelap keluar kebun. Menoreh berkejam-kejam. Nak dapatkan 2, 3, 40 ringgit sehari. Dia dah duduk dalam mekong. Sain je. 30,000. Tu sebab ada kemegahan. Kalau tak ada, tak boleh buat macam tu. Sebab itulah manusia ni nakkan kemegahan. Bila dah hati tadi tu sangat-sangat inginkan kemegahan pula, di sini kadang-kadang dia dah tak fikir halal haram. Asalkan aku dapat jawatan tu, beres. Ni yang dimaksudkan tadi, puncanya tadi kasihkan makanan dia. Tamak halupa pada keinginan makanan. Banyak makan. Sebab memang pada dasarnya kita cari duit ni puncinya nak makan dulu. Puncinya nak makan dulu. Kemudian apabila menuntut ia akan harta dan kemegahan dan mendapat ia akan keduanya. Bila orang tu menuntut mencari harta dan kemegahan, dan apabila dia memperolehi kemegahan dan harta tadi, berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan, seperti riak pula dah. Datang penyakit lain, riak pula. Dan contohnya timbul dalam hatinya penyakit takabur pula dah. Jadi sombong. Dah mewah, takabur. Tengok anak bini aku makan hebat-hebat. Tengok tu orang tu makan jamu anak bini dia ikan kering je hari-hari, kan sardin je. Tengok kita ni, keluarga kita ni. Nampak? Sombonglah tu bila memuliakan diri, membanggakan diri serta mencela orang lain. Penyakit takabur pula dah datang, sombong. Tengok keluarga kita. Tengok rumah kita ni. 2 juta harga. Tu duduk rumah setinggan je. Tu duduk rumah sewa je. Kita rumah harga 2 juta, 3 juta. Bukan ke mak bapak jadi macam tu, anak-anak pun jadi sombong kan. Tak ada agama, lagi jahanam. Lagi jahanam lah. Jadi ulama' duk kata tu betul lah. Sebab mereka tu teliti. Mereka bukan cakap kosong-kosong. Ada munasabah dia. Dah bila kita nakkan keinginan hawa nafsu, nak kena ada modal. Modal sikit tak dapat, nak kena modal banyak. Nak dapat modal banyak, kena ada jawatan yang hebat-hebat, baru boleh dapat modal yang banyak. Bila dah dapat jawatan yang hebat-hebat, timbul pula penyakit lain. Jadi takabur, jadi sombong. Dah mula unfriend dah dengan kawan-kawan yang biasa-biasa. Dah pilih bulu dah, tak kawan dah dengan kawan-kawan kampung ni. Dah pilih kawan-kawan yang hebat-hebat, yang sama taraf dengan dia je. Nampak tak? Itu semua penyakit. Dah jadi macam tu. Kecuali orang yang diberi kekuatan oleh Allah, tu lainlah. Dia tinggi mana pun dia tetap tawaduk, rendah diri, campur semua orang, tak ada sombongan orang. Dia pun tak ambil benda-benda haram, walaupun dia ada jawatan. Rasuah dia tak mau. Nampak, dia takut pada Allah. Ni dah lah kaya. Tak takut pada Allah pula, ada jawatan, tak takut pada Allah pula. Jadi masalah kan. Kadang kita tak mau tapi terpaksa pula. Kerana apa? Kerana tekanan daripada orang keliling. Jadi lagi besar jawatannya, lagi besar ujiannya. Kadang tuan punya diri tak mau buat benda-benda haram tu, tapi orang keliling, orang keliling tadi terpaksa kena ikutkan juga. Kan kalau tak ikut kehendak orang keliling, jawatan kita tak kekal lama. Habislah kemegahan kita. Kita nakkan kemegahan. Jadi mau tak mau kena jaga orang keliling yang suka buat benda-benda haram ni. Raikan dia pula dah. Dah kita tak mau tapi terpaksa. Nampak tak tu? Sebab dalam hati kita kasihkan kemegahan. Kalau tak layankan kehendak orang-orang keliling kan, tak lamalah jawatan yang kita dapat. Silap kena buang. Silap tukar orang lain, silap turun pangkat dah. Jadi layankan. Orang-orang bawah kita nak pergi apa? Nak pergi berjudi, nak pergi perempuan. Terpaksa sponsor. Terpaksa. Kalau dah buat macam tu, nanti dia orang tak sama dengan kita lah. Inilah yang berlaku dalam masyarakat. Inilah yang berlaku. Wal-iyazabillah min zalik. Minta Allah jauhkanlah daripada anak cucu cicit keturunan kita.
Kalau nak kaya, nak megah pun, biarlah ikut jalan yang halal. Biarlah ikut jalan yang halal, biarlah ikut jalan yang Allah redha. Dan mendapat ia akan keduanya nescaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan seperti riak dan takabur dan dengki. Dengki pula dah. Tengok orang lain tu mewah macam kita, kenapa dia boleh mewah macam aku pula? Sepatutnya aku je yang layak dapat benda-benda macam ni, pakai benda macam ni, jawatan yang macam ni, kenapa dia pula yang dapat? Timbul penyakit dengki pula dah. Daripada dengki nanti timbul pula penyakit lain, jadi berseteru, jadi bermusuh pula dah. Bila dah bermusuh, sanggup memfitnah kerana nak jatuhkan orang lain. Betul? Kadang boleh sampai tahap sanggup membunuh dan sebagainya, sihir dan sebagainya. Sebab dalam hati dah ada dengki. Makna kita tak boleh tengok orang lain dapat kehebatan seperti mana yang ada pada kita. Kerana pada kita saja yang layak memiliki kehebatan. Orang lain tak sepatutnya dapat macam mana yang kita dapat. Timbul penyakit dengki. Dan berseteru, jadi musuh dah. Daripada kawan jadi musuh dah. Patutnya kita je. Tiba-tiba kawan pun dapat macam mana yang kita dapat pula. Dia lebih daripada kita pula dah kawan kita. Tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi ni, sepatutnya aku ni. Kenapa dia pula boleh dapat? Siap. Timbul dengki dalam hati. Bila dengki kan, boleh jadi memfitnah dah. Boleh menyebabkan jenayah dah. Tu yang kekek bunuh, semua asbab ni kan. Sebab dunia. Kalau dia tak tamakkan kalau tak tamakkan halau berpangkat jawatan kemewahan, dia nak kaya, biarlah rezeki dia. Aku setakat ni alhamdulillah dah cukup. Jadi ada tak penyakit dengki? Tak adalah nak dengki apa. Begitu tak heran orang lain kaya, alhamdulillah, biarlah rezeki dia. Aku pun ni dah alhamdulillah dah cukup dah. Tapi kalau dengki, ni kita tak boleh tengok orang lain dapat nikmat lebih daripada kita ataupun sama dengan kita. Yang kita nak orang lain biar duduk bawah-bawah kita. Baru kita berasa hebat. Tak ada orang boleh challenge dah, aku tempat sini akulah yang paling tinggi sekali. Bila ada orang yang sama je, siap. Ataupun orang lebih daripada kita, siap. Dan lain daripadanya, maksudnya akan menimbulkan lagi penyakit-penyakit yang lain. Dan tempat keluar semuanya itu adalah perut asalnya. Asalnya semua daripada perut lah tu. Daripada perut tu timbul keinginan macam-macam. Bila lagi pula kalau perut kita ni diisi dengan sumber yang haram, lagilah timbul macam-macam keinginan yang jahat-jahat. Sebab sumber dia haram dah, sumber dia jahat dah. Sumber makan minum tu jahat dah. Sumber mendapatkan rezeki itu pun haram dah, jahat dah. Akan menerbitkan benda yang jahat-jahat lah. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lapar. Sebab itulah berlapar ni, dalam arti kata lain, berpuasa ni adalah suatu pekerjaan yang sangat-sangat besar di sisi agama. Makna pekerjaan lapar ni makna mulia di sisi agama. Maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, min amalin ahabba ilallahi ta'ala minal ju'i wal 'atash. Artinya tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah Ta'ala, yang di sisi Allah Ta'ala, daripada lapar dan dahaga. Mana orang yang sentiasa berlapar dan dahaga, khususnya kerana berpuasa, makna sangat-sangat dikasihi oleh Allah. Dia tak ada nak tamak dengan makanan, dia puasa. Tak heranlah orang nak makan mewah-mewah pun, sebab dia suka berlapar, ataupun dia qanaah dengan makanan. Dia tak cerewet dengan makan. Apa yang ada, makan. Alhamdulillah. Dah. Kerana tujuan makan, nak memberikan tenaga, nak memberikan kesihatan pada tubuh badan untuk beribadah. Itu asalnya. Makan ni supaya kita nak datangkan tenaga untuk beribadah. Tapi kita orang biasa ni gabung. Selain daripada tujuan nak sihat badan, tujuan lain nak nak bersedap-sedap. Pantang dengan kawan kita pergi makan benda sedap-sedap, tak boleh jadi. Aku pun nak pergi juga. Dengar orang tu makan sedap, tak boleh jadi. Nak pergi try juga.
Padahal kalau nak tujuan asal jadi kat rumah pun beres dah. Nasi panah-panah, ikan masin, ikan pekasam ke apa, telur goreng, beres dah, kenyang dah, boleh beribadah dah insya-Allah. Tapi dalam hati kita ni tak cukup sekadar tu, nak bersedap-sedap, nak bersedap-sedap. Bukan tak boleh, jarang-jarang, kadang-kadang boleh. Tapi bila dah jadi tamak ni bahaya kan. Bila tak dapat kan meroyan lah. Tak dapat kan meroyan lah. Anak-anak kita dah biasa jamu dengan makanan mahal-mahal. Dengan McD-nya, dengan KFC-nya, tiap-tiap hari bawa pergi berjalan sini, bawa. Satu hari bila nasib kita ni, contohnya diri kita ditimpa musibah, ni yang jadi tak tentu hala dah ni. Sebab dah biasa dijamu dengan kemewahan. Bila dah tak ada duit, makan makanan biasa je. Anak-anak kata, apa ni ayah makan macam ni je. Nampak? Sebab apa? Kita sendiri yang mendidik dia makan dengan makanan yang mewah-mewah. Dulu selalu makan sini, sekarang apa makan macam ni, apalah makan macam ni, tak sedap lah. Nampak tak? Na'udzubillah min dzalik. Salahnya siapa? Salahnya kita. Kita yang mengajar, yang mendidik dia macam tu. Tapi kalau anak-anak kita didik dia dengan kesederhanaan, tak ada masalah. Bila dia duduk dalam hidup sederhana pun dia tak melompat, dia tak terperanjat. Sebab dia dah biasa. Tapi kita dah membiasakan dia dengan yang mewah-mewah. Bila dia tak dapat, meroyan lah. Bahaya tu. Apa makan macam ni, ikan sardin je. Dulu selalu makan gini, pergi sana makan. Sekarang kenapa dah tak ada benda macam ni? Tak nak lah makan macam ni, tak sedap lah. Siap. Tak pening pula kepala kita. Pening lah kepala kita. Tapi kita yang didik dia macam tu, mewah-mewah. Bila dah biasa mewah, turun sikit tahap sederhana, jadi kelang kabut dah hidup, pecah kaca dah. Tu. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul a'malil ju'u, penghulu segala pekerjaan itu lapar. Dengan berlapar, dengan berpuasa tadi merupakan penghulu segala amal. Kerana dengan berlapar tadi itu kita akan tertarik kepada perkara yang baik-baik. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'ami hiyal ibadah. Artinya berfikir itu, merenung-renung tu, berfikir, merenung-renung sesuatu itu adalah setengah daripada ibadat. Kita fikir macam mana nak baiki amal ibadah, macam mana nak baiki hati, macam mana nak mengaji bersungguh. Kita fikir benda-benda yang baik itu adalah ibadat. Sebahagian daripada ibadat tu fikir benda baik-baik itu ibadat. Dan sedikit makan itu ia satu ibadat. Sikit makan tu satu ibadat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allah ta'ala kullu akulin syarubin na'umin. Artinya yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Ta'ala, makna orang yang lebih di sisi Allah Ta'ala, orang yang lebih-lebih di sisi Allah ni, di antara kamu ni ialah mana? Yang lebih lama kamu lapar. Makna orang yang banyak berlapar, lebihlah kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Orang yang banyak berpuasa, lebihlah kedudukannya di sisi Allah. Berpuasa dengan niat yang baik. Dan berfikir, orang yang berfikir, suka berfikir, orang yang suka merenung-renung, berfikir untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal ibadah, mencari jalan dan ruang-ruang macam mana nak buat amal kebajikan ni, masuk dalam orang yang lebih di sisi Allah Ta'ala. Dan yang lebih dibenci dari daripada kamu kepada Allah Ta'ala ialah mana? Tiap-tiap yang banyak makan. Tiap-tiap orang yang banyak makan, dan banyak minum dan banyak tidur. Tidur pun banyak, makan pun banyak, minum pun banyak. Maknanya dibenci di sisi Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala tak suka.
Kerana dengan banyak makan, banyak minum, banyak tidur tu merugikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma mala ibnu adam wi'an syarran min batnihi hasbabna adama luqaimatun yuqimna sulbahu. Tiada memenuhkan manusia akan bejana, bekah, bejana ni bekah yang lebih jahat daripada perutnya. Maknanya kalau kita penuhkan seolah-olahnya gini, kalau ada bekah makanan, kita penuhkan bekah makanan tu dengan makanan. Ada 2, 3, 4 Tupperware, kita penuhkan Tupperware tu dengan makanan-makanan. Tak jahat lagi, tak tercela lagi nak bandingkan dengan kita penuhkan perut kita dengan makanan. Orang tu isi dalam bekah-bekah tu makanan, penuh bekah dia makanan. Kita isi makanan dalam perut kita sepenuh-penuh. Jahat kita lagi daripada dia. Jahat kita lagi daripada dia. Dia bawa 2, 3 bekah, isi makanan banyak-banyak. Kita tak bawa bekah, kita isi dalam perut kita sepenuh tu lagi hina lagi jahat daripada dia, keji daripada orang yang penuhkan makanan, bekah makanan tadi. Memadalah makna ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, Nabi menunjukkan, Nabi mengajarkan cara makan yang terbaik sekali. Dah bila Nabi yang ajar, terbaiklah. Tak ada lebih baik lagi dah daripada apa yang disyorkan oleh Rasulullah SAW. Kerana Rasul tak suruh tu, melainkan wahyu daripada Allah. Maksudnya Allah yang suruh dah tu. Allah yang suruh begitu. Pencipta yang suruh begitu. Pencipta yang sarankan begitu. Mana? Memadalah manusia akan manusia oleh beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Maksudnya begini, padanlah bagi diri kita makan sampai tahap mendatangkan tenaga, cukuplah. Itu yang terbaik. Setelah kita makan satu pinggan, dah mendatangkan tenaga pada adat. Asbabnya lah, hakikat yang memberi tenaga itu Allah, bukan makanan. Betul? Tauhid juga kena jaga. Tapi tak payah sebutlah benda tu akidah dalam hati. Makna cukuplah dengan kita makan yang boleh mendatangkan kesegaran pada tubuh badan kita, sehingga kita boleh beribadat, buat amalan yang sunat boleh, buat amal ibadat yang wajib pun boleh dengan makan sekadar. Itulah yang terbaik. Tapi kalau contoh kalau kita makan kurang daripada tu, kita lemah, tak boleh nak beribadat, dicela juga. Kita nak diet contohnya, diet sampai tak boleh beribadat, sampai tak ada tenaga nak beribadat, tak boleh. Nak kawal pemakanan sampai kita catu makan kita sampai kita tak boleh, tak larat nak buat ibadat yang sunat, apatah lagi yang wajib. Makna dicela. Kena makan sehingga sampai satu tahap yang boleh membetulkan tulang belakang, makna yang datang ke tenaga. Itulah cara makan yang terbaik. Maka ikut qadar lah, tak samalah tu. Ikut kapasiti masing-masing lah. Orang tubuh besar, maknanya boleh jadi untuk dia tu yang nak meluruskan tulang belakang dia boleh jadi 2 pinggan. Untuk kita yang halus-halus ni boleh jadi sepinggan pun padan lah. Tapi jangan main-main, yang halus ni kadang kuat makan daripada yang besar. Yalah ni. Kadang orang halus je makan 5 pinggan, tak tahu mana pergi makanan. Dia kata tali perut dia panjang. Tali perut dia kalau tarik daripada Melaka sampai Shah Alam punya panjang. Orang dia halus je tapi tali perut dia panjang. Dia makan banyak. Orang kata dah ya ke tidak. Tak kisahlah, maksudnya makan yang menguatkan diri untuk buat ibadat, tak ada masalah. Orang banyak, orang besar dia makan lebih sikit barulah dia kuat nak bekerja, beribadat. Kita orang halus makan banyak ni cukup dah. Makan setengah pinggan pun contohnya dah memberikan tenaga pada tubuh badan kita. Cukuplah makan qadar tu. Menyebut akan segala hadis ini oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuliddin. Itulah yang dicadangkan oleh Rasulullah SAW, makan berpada-pada. Bukan tak boleh nak menjamu ahli keluarga kita dengan makanan yang lazat-lazat, boleh sekala-sekali, tak ada masalah. Tak ada masalah dah nak meraihkan.
ahli keluarga kita, isteri-isteri kita yang banyak berkhidmat, menguruskan rumah tangga anak-anak kita dah, supaya dia seronok. Sesekali boleh lah nak jamu-jamu makanan yang sedap-sedap. Ni kalau dah tiap-tiap hari tu jadi masalah lah. Tiap-tiap hari nak pergi makan McD, tiap-tiap hari nak kena makan kat luar, habis terlongkok lah tok lelaki. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman serta ilmu yang bermanfaat, dan beri taufik kepada kita semua, tidak terkecuali siapa pun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kita dapat beramal dengan apa yang kita dah tahu. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma ahli fitri unsa wa dzakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi khalasan jamila wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbal ya karim.